Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Senarai Menteri Kabinet baru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Senarai Menteri Kabinet baru Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu topik yang paling hangat sekarang diperkatakan. Setelah dua orang sudah letak jawatan, Rafizi letak jawatan, lepas itu Nik Nazmi pun letak jawatan, maknanya sudah ada dua kekosongan. Ada ura-ura mengatakan ada lagi bakal letak jawatan. Siapa? Kita tunggu saja. Ada ura-ura kata ada lagi letak jawatan, ya, ada lagi letak jawatan. Maka semua mata tertumpu sekarang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR susulan peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi daripada Kabinet. Kesan politik daripada pemilihan PKR pada Sabtu yang lalu mencetuskan satu fenomena spekulasi. Siapa lagi yang bakal mengundur diri dan siapa pula yang bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Walaupun Nurul Izzah menang jawatan timbalan Presiden PKR, namun pada 9 Mei, dia menjelaskan tidak berminat untuk menyertai kabinet. Bagi 4 naib Presiden PKR, terdapat banyak spekulasi sama ada Ar-Rahmanan, yang kini adalah timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, akan naik ke pangkat jawatan Menteri Penuh. Lepas itu, Rahmanan satu-satunya muka baru yang dalam senarai naib Presiden PKR yang adalah muka baru, manakala 3 lagi penyandang memegang jawatan itu sejak panggal sebelumnya. Rahmanan sebelum ini sebenarnya adalah bendahari MIC. Kenaikan mendadak Rahmanan dalam kepimpinan PKR dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ini pernah dikritik oleh Rafizi yang berpendapat ahli baru sepatutnya bermula daripada bawah. Namun begitu, Rahmanan memperoleh jumlah undi kedua tertinggi dalam kalangan 4 naib presiden selepas Menteri Besar Selangor, iaitu Amiruddin Syarif. Bagi Amiruddin pula, perkembangan terbaru menghidupkan semula spekulasi sejak tahun lalu bahawa dia mungkin dipindahkan ke jawatan persekutuan. Wow! Mengikut logik Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri iaitu Tengku Zafrul Aziz disebut-sebut bakal menggantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar, sambil dia sendiri merancang langkah seterusnya menjelang tamat tempoh pelantikannya sebagai senator pada Disember 2025. Zafrul akan kehilangan jawatan kabinet apabila tempoh perkhidmatannya sebagai ahli Dewan Negara tamat dan tidak boleh dilantik semula kerana telah mencapai had penggal. Namun, perlu diingat, Amiruddin pernah menyatakan pada tahun lalu dia akan kekal sebagai Menteri Besar hingga tamat penggal pada tahun 2028. Itu berdasarkan kepada nasihat daripada Sultan Selangor bagi menjamin perpaduan dan kestabilan. Pada masa yang sama, Zafrul sendiri kekal sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO. Walaupun pernah didekati oleh PKR berkenaan kemungkinan menyertai parti itu. Dia juga menafikan spekulasi tentang pelantikannya sebagai Menteri Besar Selangor pada tahun lalu. Tambahan pula, Zafrul kini bukan adun Selangor. Ini bermakna untuk layak menjadi Menteri Besar, dia perlu terlebih dahulu memenangi pilihan raya kecil di negeri itu. Dua lagi naib Presiden PKR, iaitu Menteri Besar Negeri Sembilan, Aminuddin Harun, dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Chang Lee Kang. Antara pemenang dan yang tersingkir dalam pemilihan PKR termasuklah Ketua Pemuda PKR yang baru, iaitu Kamil Munim, yang juga setiausaha politik Anwar sebagai Menteri Keuangan. Kamil memenangi jawatan itu tanpa bertanding. Penyandang terdahulu Adam Adli Abdul Halim yang kini adalah timbalan Menteri Belia dan Sukan pula bertanding dan menang bagi jawatan Majlis Pimpinan Pusat MPP. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail tidak memegang sebarang jawatan dalam parti meskipun memegang portfolio kabinet yang penting. Dia sebelum ini pernah mempertimbangkan untuk bertanding jawatan timbalan presiden, tetapi akhirnya mengundur diri bagi memberi laluan kepada Nurul Izzah.
Timbalan Menteri Perpaduan Negara K. Saraswati pula tewas dalam usahanya untuk menjadi anggota ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR dan Ketua Cabang Bukit Bintang. Sebelum ini, dia adalah naib presiden lantikan PKR, tetapi tidak menawarkan diri untuk bertanding semula jawatan itu. Terdahulu pada hari ini, kedua-dua, Rafizi dan Nik Nazmi, telah mengumumkan telah menyerahkan surat peletakan jawatan masing-masing. Rafizi yang sebelum ini menyatakan akan berundur ke bangku belakang sekiranya tewas, berkata dia tidak lagi mempunyai mandat parti untuk menterjemahkan agenda ke dalam program kerajaan. Manakala Nik Nazmi pula tidak pernah untuk menyuarakan hasrat yang sama, tetapi menyatakan kegagalannya dalam mempertahankan jawatan sebagai faktor utama keputusan tersebut. Kedua-dua menteri itu akan menggunakan baki cuti tahunan sehingga hari terakhir mereka di pejabat, yaitu masing-masing pada 17 Jun dan 4 Jun. Kita tunggu siapa yang naik, siapa yang turun. Adakah benar Tengku Zafrul kah? Ataupun Ar-Ramanan kah? Kita tengok adakah Nurul Izzah benar-benar tidak masuk di dalam kabinet? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal akan memecahkan tradisi di mana tidak banyaklah yang tidak, tiba-tiba ada. Kita tunggu saja, kerana ramai sekarang ini, banyak berjuta-juta mata di Malaysia ini sedang memandang tertumpu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim punya tindakan seterusnya. Bagaimana untuk dia memperkukuhkan semula PKR, bagaimana untuk dia menyatukan semula PKR yang agak kelang kabut disebabkan oleh pemilihan ini, yang agak kucar-kacir disebabkan oleh pemilihan ini. Adakah Rafizi dan Nik Nazmi akan terus merajuk? Saya pikir mereka tidak akan terus merajuk, kerana mereka adalah ahli politik yang sudah cukup lama berpengalaman, sudah cukup matang dalam politik, tidak akan begitu mudah merajuk begitu, tidak akan begitu mudah terus menangis. Mereka bukan cengeng, bukan cengeng. Yang pasti akan ada 2 menteri baru. Adakah daripada UMNO, daripada Amanah, atau daripada parti-parti yang lain? Adakah kita akan melihat tiba-tiba adanya keluar dari parti kecil menjadi menteri penuh? Kita tunggu dan lihat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.